بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. Maksudnya, dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat mengasihani, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi sentiasa mengucap tasbih kepada Allah. Baginya lah kuasa pemerintahan dan baginya lah segala puji, dan ia amat berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang mengaturkan kejadian kamu. Maka ada sebahagian dari kamu yang kafir dan ada sebahagian dari kamu yang beriman. Dan Allah amat melihat segala yang kamu kerjakan serta membalas masing-masing. Ia menciptakan langit dan bumi dengan cara yang sungguh layak dan berhikmat. Dan ia menentukan bentuk rupa kamu serta memperelokkan rupa kamu, dan kepadanya lah tempat kembali. Ia mengetahui segala yang ada di langit dan di bumi, dan ia mengetahui segala yang kamu rahsiakan serta yang kamu zahirkan. Dan Allah sememangnya mengetahui segala isi hati yang terkandung di dalam dada. Bukankah telah sampai kepada kamu berita orang-orang kafir yang telah lalu mereka merasai kesan yang buruk dari perbuatan kufur mereka, dan mereka di akhirat kelak beroleh azab seksa yang tidak terperi sakitnya. Balasan yang demikian itu kerana sesungguhnya mereka pernah didatangi rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas nyata. Maka mereka berkata, patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul itu untuk memberi petunjuk kepada kami? Patutkah manusia yang seperti kami menjadi rasul untuk memberi petunjuk kepada kami? Lalu mereka kufur engkar serta berpaling dari kebenaran. Dan Allah pun menyatakan tidak berhajatnya kepada iman dan ketaatan mereka, lalu membinasakan mereka. Dan Allah sememangnya maha kaya lagi tetap terpuji. Surah yang kita baca dikenali dengan nama Suratul Taghabun. Suratul Taghabun, At-Taghabun dengan makna berasa kurang, berasa cuai. Iaitulah hari kiamat. Hari kiamat orang kafir menyesal di atas dia tidak beriman dan tidak mengerjakan amal yang saleh. Dan orang yang beriman juga menyesal kerana tak buat amal sebanyak-banyaknya. Kalau tahulah hari kiamat ni lagu ni banyak lagi buat amal, tak padang sikit lagi. Itu dia. Itulah dia hari kiamat. Surah ini termasuk dalam surah Madaniyah. Surah yang diturunkan di Madinah. Tetapi suasananya suasana Makkiyah, suasana Mekah. Surah ni ada ulama mengatakan turun di Mekah, turun di Madinah. Tetapi mengikut jumhurul ulama,
Diterjemahkan oleh Asy-Sya'di As-Sabuni. Surah ini surah Madaniyah. Diturunkan di Madinah. Tetapi cara pembawaannya macam surah diturunkan di Mekah. Kerana surah ini menyatakan berkenaan dengan akidah. Berkenaan dengan kepercayaan. Berkenaan dengan iman. Menyatakan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kekuasaannya. Yang menjadi tajuk yang mesti manusia beriman dan percaya kepadanya. Dan menyatakan tentang manusia yang kafir. Kerana tidak percaya kepada tanda-tanda yang ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Surah ini menyatakan contoh daripada umat-umat di zaman dahulu. Yang telah mati, yang telah dibinasakan. Kerana mereka itu membohongi Rasul-Rasul yang diutuskan oleh Allah. Dengan sebab mereka menentang Rasul-Rasul itu, mereka dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, sebelum masuk ke dalam neraka pada hari kiamat. Dan Allah menyatakan juga dalam surah ini berkenaan dengan hari kebangkitan. Iaitulah hari kiamat. Hari dunia dibinasakan. Kemudian Allah Ta'ala jadikan semula alam baru, alam akhirat. Manusia dihidupkan semula. Di masa itu orang-orang musyrikin, orang-orang kafir barulah percaya. Iman dan percaya pada masa itu tidak ada guna lagi. Tak ada faedah lagi. Dan surah ini memberi peringatan akan berlakunya permusuhan di dalam keluarga. Di antara suami dan isteri. Di antara anak dan ibu bapa. Di antara satu sama lain. Kerana berlakunya pandangan yang berbeza di dalam menegakkan agama Allah. Di dalam berjihad untuk menegakkan agama Allah. Dalam hal ini boleh berlaku perbalahan di kalangan keluarga sendiri. Yang menguji kita. Adakah kita memilih Allah dan Rasul atau memilih keluarga. Surah ini akan menegaskan perkara yang tersebut. Dan menyatakan tentang perbelanjaan perjalanan Allah. Sumbangan harta benda. Kerana menegakkan agama Allah. Yang diberi pahala yang sangat besar. Dan betapa ruginya mereka yang bakhil. Dalam menyumbang harta dan diri. Untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang maha pemurah. Lagi maha penyayang. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Mengucap tasbih kepada Allah. Apa-apa sahaja yang ada di langit. Dan apa sahaja yang ada di bumi. Kita sudah tafsir acak kali dah. Ayat yang seperti ini. Menunjukkan bahawa semua yang ada di langit, semua yang ada di bumi. Sama ada yang berakal, yang tidak berakal, yang bernyawa, yang tak bernyawa. Semuanya bertasbih dengan bahasa masing-masing. Memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lahul mulku wa lahul hamdu. Baginya sahaja kerajaan, baginya sahaja kepujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia Tuhan yang maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Kerajaan adalah milik bagi Allah Ta'ala. Kepujian adalah milik bagi Allah. Tidak ada kekurangan sedikit pun bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk semua kerajaan yang ada di atas muka bumi. Sama ada kerajaan Islam, kerajaan bukan Islam. Kerajaan yang adil dan kerajaan yang zalim. Semuanya berada di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Termasuklah penyokong-penyokong kerajaan itu pun akan dibicarakan oleh Allah Ta'ala pada hari kiamat kelak. Itu maknanya. Di sinilah orang-orang yang haji yang pergi ke Mekah. Orang yang mengerjakan umrah. Sebaik saja mereka memakai pakaian ihram. Mereka bertalbiyah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Ya wahai Tuhanku, ya wahai Tuhanku.
tiada sekutu bagimu. Ya wahai Tuhanku. Ya wahai Tuhanku. Sesungguhnya segala kepujian, sesungguhnya kerajaan, nikmat dan kerajaan adalah milik bagimu wahai Tuhan. Segala kepujian, segala yang baik bagi Allah. Termasuk mereka yang buat baik itu pun Allah Ta'ala beri peluang. Kalau Allah Ta'ala tak beri peluang, dia tak boleh buat baik. Dengan sebab itu Allah yang utama, bukan orang yang utama. Walaupun dia berkuasa. Segala nikmat itu bagi Allah. Termasuk nikmat yang orang bawa pada kita, beri pada kita. Itu daripada Allah sebenarnya. Orang itu adalah hamba Allah. Jangan ingat kalau orang beri itu lupa pada Allah. Tidak boleh. Tidak boleh begitu. Kena ingat pada Allah. Kerajaan adalah bagi Allah. Di sinilah Allah Ta'ala mendedahkan mereka yang menunaikan haji. فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ أُولَئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Maka apabila kamu telah selesai menunaikan ibadat haji kamu, maka kamu sebutlah Allah, berzikir, ingat kepadanya, sebagaimana kamu sebut ibu bapa kamu, nenek moyang kamu, kerana kamu ingat kepada mereka, bahkan lebih daripada itu lagi. Maka ada di kalangan orang, Tuhan kata, yang berdoa kepada Allah, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami dunia. Dunia saja. Maka tidak ada bahagian untuknya di hari akhirat. Dan ada di kalangan manusia, orang yang berdoa, wahai Tuhan kami, berilah kepada kami di dunia ini baik, dan di akhirat juga baik, dan peliharakanlah kami daripada azab neraka. Mereka itulah orang yang Allah beri kepada mereka ganjaran kepada mereka. Dan Allah sangat segera hisapnya pada hari kiamat kelak. Menunjukkan bahawa seluruh dunia, seluruh alam adalah milik bagi Allah. Termasuklah kerajaan-kerajaan. Di sinilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang di Makkahul Mukarramah selama 13 tahun. Mengajak manusia beriman kepada Allah. Dan mengajak menegakkan Islam di bumi Mekah. Hanya orang muda saja. Sikit saja orang tua. Orang miskin yang ramai. Sikit saja orang kaya. Yang ikut Nabi SAW. Kerana mereka yang tua, mereka yang kaya, mereka yang jadi pembesar, merasakan kalau ikut Nabi jadi susah. Allah Ta'ala mendedahkan cakap mereka dalam Quran. Wa qalu inna tabi'al huda ma'aka nutakhassaf min ardina. Awalam numakkil lahum haraman aminan yujba ilaihi samaratu kulli syai' rizqan min laduna walakin aktsarahum la ya'lamun. Dan mereka itu berkata, sekiranya kami ikut petunjuk yang kamu bawa ni wahai Muhammad, nascaya binasalah Mekah ini. Huru-hara Mekah ini. Laparlah penduduk Mekah ini. Tak ada makanlah. Tuhan kata, adakah mereka sedar? Kamilah yang meletakkan mereka di Mekah yang aman ini. Dia beri kepada mereka rezeki buah-buahan yang datang dari seluruh pelosok berbagai-bagai benda. Tetapi kebanyakan mereka tidak mengerti. Mereka tak mau ikut. Bukan saja tak mau ikut, tangkap sahabat-sahabat Nabi, mereka seksa. Seksa sahabat Nabi, bunuh sahabat-sahabat Nabi, mencederakan sahabat-sahabat Nabi. Allah Ta'ala menurunkan surah-surah menceritakan Nabi-Nabi dan umat zaman dahulu diseksa. Akhirnya Allah memberi kemenangan dan dibinasakan. Lalu Khabbab bin Al-Arab bersama dengan Bilal bin Rabah, Ammar bin Yasir dan lain-lain lagi menghadap Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah berada di bawah bayangan Kaabah waktu tengah hari. Khabbab berkata, ya Rasulullah, ala tad'u lana, ala tastansiru lana.
Wahai Rasulullah, mengapa tak berdoa? Mengapa tak mohon pertolongan? Supaya Allah beri pertolongan? Maknanya macam kaum Nabi Nuh. Nabi Nuh berdoa, dilakukan taupan yang besar. Kaum Nabi Musa. Nabi Musa berdoa, Fir'aun dan tenteranya ditenggelamkan oleh Allah. Kaum Nabi Saleh. Nabi Saleh berdoa, malaikat Jibril turun tempik mati mereka yang kafir. Kaum Nabi Lut diangkat di lingkup negerinya. Kaum Ad, kaum Nabi Hud dengan angin yang kuat diterbangkan bangunan-bangunan yang tinggi hancur lebur. Mengapa tak doa wahai Rasulullah? Rasulullah kata, wahai Khabbab, sesungguhnya di kalangan umat yang terdahulu ada yang ditimbus hidup-hidup, ada yang dibelah tubuh dengan gergaji, ada yang disikat dengan sikat besi yang meluruhkan kulit, daging dan urat. Wahai Khabbab, wallahi la yutimmanna Allahu hadzal amra hatta yasira ar-rakibu min Sana'a ila Hadramaut la yakhafu illa Allah wadh-dhi'ba ala ghanamihi walakinnakum tasta'jilun. Wahai Khabbab, demi sesungguhnya Allah akan menyempurnakan urusan agamanya. Islam akan menang. Bila Islam sudah menang, maka berlaku keamanan. Berlaku keamanan. Sehingga penjenayah, perampok takut. Kerana hukum Islam diamalkan. Hukum qisas, hukum hudud. Orang musafir dari Sana'a ke Hadramaut tidak takut lagi. Malaikat kepada Allah dan serigala yang mengganggu kambing. Penjenayah sudah takut. Tetapi kamu adalah orang yang gopoh sangat, nak menang cepat sangat. Sabar dulu. Maka Nabi bersabar. Sehingga 12 tahun, 13 tahun. Lalu Nabi mencari pemimpin-pemimpin Arab yang mengerjakan haji di Makkah. Kita ulang kisahnya. Kerana Al-Mulk, kerajaan bagi Allah. Menunjukkan kerajaan bagi Allah. Bila pemimpin Mekah nak lantik Nabi jadi raja, Nabi tolak. Nak lantik Nabi jadi pemimpin, Nabi tolak. Nak beri harta, Nabi tolak. Bukan jadi raja saja, bukan jadi pemimpin saja. Tak laksanakan syariat Allah. Kerana kita duduk di bawah kerajaan Allah Ta'ala, kena ikut perintah Allah Ta'ala. Kalau jadi raja saja tak ikut perintah Allah Ta'ala. Jadi pemimpin saja tak ikut perintah Allah Ta'ala. Jawab dia neraka. Dengar yang sokong-sokong sikit dalam neraka pada hari kiamat. Ini dia maknanya. Lalu Nabi ajak pemimpin Arab. Ajak masuk Islam. Mari masuk Islam. Allah Ta'ala nak beri kemenangan. Orang Mekah ni tak mau terima aku. Aku minta kamu ni terima aku, kata Nabi. Aku pergi ke negeri kamu. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan kepada kamu. Lalu pemimpin Arab dia Amr Bani Amir mengatakan, kalau menang nak beri apa? Kalau menang siapa jadi ketua? Kami jadi ketua dah. Kalau menang. Nabi kata, innal mulka lillah yu'tihi man yasha. Sesungguhnya kerajaan itu milik Allah. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kehendaki. Aku tak boleh janji, kata Nabi. Kerajaan milik Allah Ta'ala. Allah Ta'ala beri pada siapa yang dia kehendaki. Kata pemimpin Bani Amir, kalau macam itu janjinya, maka kami tak mau terima. Ikut kamu jadi susah. Cari susah saja. Nabi pergi satu khemah, begitulah jawapannya. Akhirnya pergi ke khemah Bani Syaiban. Nabi cakap, aku bawa Islam. Islam ni baik. Orang sini tolak aku. Biar aku pergi ke negeri kamu. Kalau kamu terima Islam, Islam meretoh negeri kamu. Allah Ta'ala menjanjikan kemenangan. Lalu dia tanya, apa dia Islam? Kami nak tahu Islam tu apa dia. Hak yang ini cerdik. Bani Syaiban ni, dia tanya Islam tu apa dia. Tak minta benda. Hak tadi minta benda. Kalau menang nak beri apa? Bani Syaiban tanya apa dia Islam. Lalu Nabi terang apa dia Islam. Pemimpin Syaiban kata, alangkah baiknya.
Alangkah betulnya ajaran ini. Lalu Nabi baca ayat Quran. Di antaranya innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu dengan adil dan berbuat baik. Allah melarang kamu daripada mungkar, kekejian dan melampau. Allah menyuruh kamu dengan ajaran yang baik supaya kamu ingat. Nabi baca ayat-ayat Quran. Pemimpin Bani Syaiban kata, ini bukan cakap manusia. Ini bukan cakap makhluk di bumi. Ini cakap Tuhan di langit. Beritahu lagi apa dia, wahai saudara, kata pemimpin Bani Syaiban. Lalu Nabi katalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap, kata Nabi. Bila mereka dengar mengucap dua kalimah syahadah, mereka terkejut. Pemimpin mereka Al-Muthanna bin Harithah berkata, "Hadza amrun takrahuhul muluk idzan tuharibuka al-arab wal ajam." Ini adalah perkara yang dibenci oleh raja-raja di dunia. Kalau ini yang kamu bawa, kamu akan diperangi oleh Arab dan bukan Arab. Maknanya seluruh dunia akan serang kamu. Ini bahaya. Karena seluruh dunia jahat. Seluruh dunia sesat. Kalau ini ajaran yang kamu bawa, seluruh dunia akan serang kamu. Kami percaya ajaran yang kamu bawa ini betul, benar. Kami yakin. Tetapi kemampuan kami. Kalau sekadar nak berdepan dengan Arab-Arab yang ada di Mekah ini dan Arab-Arab yang lain, kami bersedia. Tetapi nak berdepan dengan Parsi, kuasa besar dunia yang bersempadan dengan kami, kami tak mampu. Wahai saudara, izinkan kepada kami pulang, kami fikir supaya kami tidak gopoh dalam perkara ini. Nabi kata, tak apalah. Percayalah, Islam akan berkuasa. Akan memerintah. Bila kamu dengar, kami sudah berjaya, sudah menang, datang jumpa kami, kata Nabi. Lalu Nabi keluar dari khemah Bani Syaiban. Nabi kata Abu Bakar, wahai Abu Bakar, dengarlah. Itulah kebijaksanaan. Nabi kata, kebijaksanaan yang hebat Tuhan beri pada mereka. Tak berhujah langsung, tak berdebat langsung. Terus beriman. Cumanya mereka kata, kami tak berani nak lawan Parsi itu saja. Akhirnya, kami pergi ke khemah orang Madinah. Maka orang Madinah pun terima Nabi. Kerana orang Madinah sudah dengar cerita Nabi akhir zaman daripada orang-orang Yahudi yang ramai di Madinah. Orang Yahudi menceritakan akan zahir Nabi akhir zaman yang disebut dalam Quran. Kisah dalam Quran. Dalam Taurah ada sebut, dalam Injil ada sebut. Bila orang Madinah dengar, orang Madinah masuk Islam. Dan orang Madinah bai'ah, berjanji dengan Nabi. Dan Nabi berhijrah. Berhijrah ni untuk apa? Berhijrah dari Mekah ke Madinah nak buat apa? Hari Senin ni sambut hijrah mereka. Apa makna hijrah? Hijrah ni ialah untuk pergi ke Madinah mendirikan kerajaan. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzu'ul mulka mimman tasha. Yang kita baca lahul mulku wa lahul hamdu, baginya sahaja kerajaan. Bagi Allah sahaja kerajaan. Mana kerajaan mesti ikut hukum Allah Ta'ala. Peraturan Allah Ta'ala. Tak boleh buat peraturan yang lain. Dan kita mesti ikut pemimpin-pemimpin yang menegakkan kerajaan, yang melaksanakan syariat Allah Ta'ala. Lahul mulku, baginya sahaja kerajaan. Walahul hamdu, dan baginya sahaja kepujian. Kita nampak orang buat baik, buat bagus, tolong tu tolong ni. Ikut Allah Ta'ala ke tak? Ikut syariat Allah Ta'ala ke tak? Peraturan Allah Ta'ala ke tak? Kalau tak ikut peraturan Allah Ta'ala, itu penipu. Hanya yang ikut syariat Allah Ta'ala yang ada dalam Quran, yang ada dalam hadis saja.
Quran ada, hadis ada. Kalau bercanggah dengan Quran dan hadis, buat baik macam mana sekalipun, bahaya macam mana sekalipun, adalah penipu. Itu kena faham. Kita orang Islam ada Quran, kena balik pada Quran. Petunjuk Al-Quranul Karim. Lahul mulku, baginya sahaja kerajaan. Walahul hamdu, baginya sahaja kepujian. Bila kita boleh nikmat, sebut Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Bila sihat daripada penyakit, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu sifat orang Islam. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia maha berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Huwa alladhi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Wa huwa bima ta'maluna basir. Dialah Tuhan yang telah mencipta, yang telah menjadikan kamu. Faminkum mu'min, maka ada daripada kamu yang faminkum kafir, ada daripada kamu yang kafir, yang engkar. Wa minkum mu'min, ada kalangan kamu yang beriman. Wallahu bima ta'maluna basir. Allah dengan apa saja yang kamu amal sangat melihat. Tuhan kata dialah yang menjadikan kamu semua. Ada kalangan kamu yang kafir. Kafir ni makna apa? Kafir makna engkar. Engkar makna apa? Melawan. Lawan apa? Lawan Allah Ta'ala. Itu makna kafir. Allah Ta'ala kata begini, dia kata begini. Allah kata halal, dia kata haram. Haram, dia kata halal. Allah Ta'ala kata orang curi kerak tangan, dia kata J. Ini dia. Allah Ta'ala kata kena buat begini. Kena buat begini, dia kata. Hukum Allah Ta'ala tak sesuai. Hukum Allah Ta'ala tak boleh. Sekarang ni, mana pandai dengan Allah Ta'ala? Mana bijak dia Nabi-Nabi yang dilantik oleh Allah Ta'ala? Rasul yang dilantik oleh Allah Ta'ala? Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Nabi untuk seluruh dunia sehingga hari kiamat. Ada di kalangan kamu yang kafir, yang engkar, yang melawan, yang tak ikut ajaran Nabi. Wa minkum mu'min. Ada kalangan kamu yang beriman, yang percaya. Yang percaya ini sama ada yang percaya yang boleh buat, yang percaya tak boleh buat. Kena percaya dulu. Kita percaya haji itu wajib. Nak pergi Mekah tak ada pitih. Itu tak apa. Tak apa. Kita percaya. Hukum hudud, orang curi kena rak tangan. Orang berzina kena rejam, kena sebab ikut keadaan dia. Perampok kena hukum hirabah. Macam-macam hukum dalam Quran. Kita beriman, kita percaya. Inilah hukum yang baik. Kita nak buat, tak ada kuasa. Kuasa pemerintahan tak ada. Tak apa. Percaya dulu. Ini mula-mula dah kata dah dapat jalan. Dah dapat jalan, mula-mula kata dah dapat jalan. Ini tak percayalah ni. Makna kufur. Dah nak tipu lah. Dah nak ngelok. Duduk dalih begini, kita nak juga. Nak juga. Tapi ada kuasa. Nak juga. Mengatakan halangan itu, halangan ini. Orang kafir. Ada cara kita hadap orang kafir. Ada peraturan dia dengan orang kafir. Dengan orang Islam ada peraturan dia. Masalahnya, kita tak berani, tak percaya nak melaksanakan syariat Allah. Ada kalangan kamu yang kufur, yang engkar. Ada kalangan kamu yang beriman, yang percaya. Yang percaya yang boleh buat, yang percaya yang tak boleh buat. Wallahu bima ta'maluna basir. Dan Allah dengan apa yang kamu amal, maha melihat. Allah Ta'ala nampak semua apa yang kamu buat. Kamu buat waktu malam, waktu siang, waktu orang ada, waktu orang tak ada. Semua Allah Ta'ala lihat, nampak. Bukan saja tahu, nampak. Tak ada beza gelap, cerah, jauh, dekat. Tak ada beza si Allah Ta'ala. Tak ada beza. Kita kalau benda halus kena teropong. Makhluk gaib tak nampak, Allah Ta'ala nampak juga. Malaikat pun Allah Ta'ala nampak. Jin Allah Ta'ala nampak. Iblis Allah Ta'ala nampak. Yang halus, yang duduk dalam gelap, yang hitam, halus pula Allah Ta'ala nampak belaka. Tak ada beza. Sama saja di sisi Allah Ta'ala. Khalaqas samawati wal arda bil haq. Dialah Tuhan yang telah menjadikan segala langit dan bumi. Langit Tuhan jadikan. Antara bumi dengan langit
mungkin triliun tahun perjalanan cahaya. Antara langit yang pertama, yang kedua tak tahu berapa juta tahun perjalanan cahaya. Langit kedua, langit ketiga tak tahu jauh mana dia. Ini besarnya alam ni. Bumi macam pasir halus saja. Di tengah-tengah bintang cakrawala yang banyak, bumi tempat kita duduk, kita berasa besar sangat ni, macam habuk yang halus saja di bawah kerajaan Allah Ta'ala. Dia kena sedar. Laut sekarang ni ahli-ahli sains melalui kajian-kajian moden yang terkini, mereka mendapat penemuan di tengah lautan yang ada air keluar bobok 1000 meter dalam. Kapal selam tak boleh turun. Kalau turun kapal selam, jadi kepek kapal selam tu kerana tekanan udara. Jepun dengan Amerika reka alat bersama Jepun dengan Amerika di lautan Atlantik, lautan Pasifik. Jepun dengan Amerika, lautan Pasifik, buat robot yang kerah, yang kebal, yang terkini dalam masa 4-5 tahun dulu. Mereka hantar robot ni, mereka boleh kesan bagaimana ada tanda menunjukkan di bawah lautan ni ada api. Bawah laut ni ada api. Dan ulama-ulama dah beritahu bawah laut ni ada lautan api. Ada laut, ada api. Berapa lapis bumi ni. Bahkan dalam laut itu, mereka dapat kesan kepanasannya berkali-kali ganda, 400 kali ganda daripada kepanasan api pun ada. Kali ganda panas dalam kawasan itu. Yang peliknya ada hidupan. Ada ikan yang boleh hidup, ada binatang boleh hidup. Kalau ambil adat kata, kalau masuk puk dia masuk, tapi ada binatang yang boleh hidup. Ini menakjubkan, menyebabkan ahli-ahli sains ini ada yang masuk Islam. Kerana melihat kebesaran Allah Ta'ala, kekuasaan Allah Ta'ala, menunjukkan Allah Ta'ala jadikan tekanan udara menjadikan ombak. Musim ombak kecil, musim ombak besar, harus timur, harus barat, rupanya ada bateri. Bateri yang besar duduk di bawah perut bumi yang dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang menggerakkan bumi, menggerakkan musim, menggerakkan perubahan buah kayu berbuah dan seumpamanya. Biar ini adalah kejadian Allah. Bila manusia derhaka lawan Allah Ta'ala boleh tarik bila-bila masa saja. Berlakunya kiamat. Allah Ta'ala menjadikan segala langit dan bumi bilhaq, dengan sebenar, bukan bohong. Wasawwarakum, dan menjadikan rupa kamu. Fa'ahsana suwarakum, dan mengelakkan rupa kamu. Wa ilaihil masir, dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kamu akan dipanggil balik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya'lamu ma fis samawati wal ard. Allah itu tahu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Semuanya tahu belaka. Bukan tahu secara umum, tahu secara halus. Yang sehalus-halusnya. Kita tahu pohon kayu je. Allah Ta'ala tahu berapa orak dalam daun dia. Berapa orak halus dalam orak yang kasar. Allah Ta'ala tahu. Semuanya. Kita tahu hujan saja. Berapa titik hujan Allah Ta'ala tahu. Di mana titik hujan tu turun, Allah Ta'ala tahu belaka. Pohon kayu mana yang ambil air dia, Allah Ta'ala tahu semua. Dibahagi oleh Allah Ta'ala. Itulah halusnya ilmu Allah Ta'ala. Wa ya'lamu ma tusirruna wa ma tu'linun. Dan dia tahu apa yang kamu sembunyi dan apa yang kamu nyatakan. Yang kamu sembunyi, senyap-senyap orang tak tahu. Yang kamu nyatakan, Allah Ta'ala tahu belaka. Wallahu alimun bidhatis sudur. Dan Allah maha mengetahui dengan mereka yang mempunyai hati jantung yang disimpan di dalam dada-dada mereka. Perasaan yang ada dalam hati kita, Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Tahu secara halus, kita tak tahu secara halus. Oleh kerana itu, jangan sembunyi kepada Allah Ta'ala. Jangan sembunyi kepada Allah Ta'ala. Ikut apa yang Allah Ta'ala suruh. Allah Ta'ala perintah. Tinggal larangan dia. Percaya
apa yang Allah Ta'ala beritahu itu benar. Jangan main-main. Jangan main-main. Di sinilah dia hebatnya Quran ini. Kalau baca Quran, baca acak kali, kita tahu makna dia. Tiap-tiap kali baca, ada perkara baru yang kita tak bertemu tahu. Baca pula, ada pula. Baca pula, ada pula. Ini mukjizat Al-Quran. Ilmu yang tak terhingga. Ilmu yang hebat. Dan kepada orang yang beriman, kena percayalah. Berimanlah kepada Allah, Rasulnya dan kitabnya, Al-Quranul Karim. Segala sifat Allah Ta'ala, kehebatan Allah Ta'ala, kita kena percaya dan kita kena serah diri. Wallahu a'lam.